Jap. Nervous pula. Hello. Jap. Sementara. Yap. Tu nampak kan? Masuk kan semua. Huh? Semua dah masuk kan? Dah masuk skrin semua. Okay. Dah record sebenarnya. Saja. Oh, dah tak apa. And action. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami, Borak Sembang Hayai. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami pada Betul. petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Jadi macam mana hari anda? Hari-hari setakat ni rasa macam still baik. Okey lah. Still baik Alhamdulillah. Jadi kehadiran anda pada petang ni kami sangat mengalu-alukan. Yep. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kamu dari mana? Perjalanan tadi daripada mana? Perjalanan tadi daripada Shah Alam kan. Jauh Daripada kan. Shah Alam. Shah Alam. Ui, dia bukan dua alam Bukan. Oh, dia Shah Alam. Setakat ni satu alam lagi lah. Tak tahu lah. Lepas ni Oh. kita dah jumpa kan. Okey. Jadi tanpa buang masa, kita nak mulakan persidangan kita pada petang ni. Yep. Kita punya topik pada hari ni sebenarnya sangat random sebab kita pun tak prepare. Kita pun buat santai-santai. Tahu-tahu tengah setting. Podcast lah. Kita podcast. Jadi untuk Borak Sembang Khayal ni, kita nak menceritakan tentang isu-isu semasa ya. Jadi kepada semua yang stay dalam ni, terima kasih. Kita akan teruskan dengan topik pada petang ni. Kita nak ambil topik pasal apa ni? Kita sebab baru-baru ni kita ada ni Harimau Melaya Harimau Malaya, okey. ataupun Malaysia punya football team dah berjaya menempa nama ke Piala Asia. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi saya nak mengucapkan, kami berdua nak mengucapkan tahniah, jutaan tahniah kepada skuad Harimau Malaya kita yang telah berjaya melangkahkan kaki mereka ke Piala Asia. Tahniah. Tahniah. Tepukan. Jadi kalau kita tengok di komen sekarang, ada orang tanya, saya ada teka-teki untuk awak. Teka-teki apa tu? Boleh sampaikan teka-teki tu. InsyaAllah kami dengan hati terbuka dapat menjawab. Yep. Tapi sementara saya berfikir ataupun awak ada nak berfikir teka-teki tu, kita mulakan. Jadi untuk isu pasal skuad Harimau Malaya kita ni, saya sangat berbangga lah. Sebab saya secara jujurnya memang seorang fans tegar Harimau Malaya. Memang daripada saya zaman sekolah dulu memang tak pernah miss hadir ke stadium. Setiap game, friendly ke, tournament, AFF, Suzuki Cup, any kelayakan semua saya hadir. Tapi bila dah berumur ni, kita pun masa tu agak pack. Betul. Jadi kita pun tak dapat meluangkan masa ke stadium. Tapi aku rasa lepas ni kan dah tak payah pergi stadium sebab hari tu kalau korang kenal Peja. Saya tak kenal. Oh, tak kenal. Tapi saya, nama dia sekarang ni tengah hit, tengah hangat ni. Kenapa Dia menteri kan. Menteri, I don't know what menteri lah. Tapi hari tu dia ada cakap kan dekat mana dekat Twitter, punca kekalahan Harimau Melaya adalah disebabkan sorokan penyokong. Itu celaka. Dia tak tengok bola. Dia tak tahu. Itulah masalahnya kan. Lepas tu dah dia salahkan penyokong. Jadi benda itulah yang kita nak hujahkan pada petang ni. Jadi kepada semua yang masih stay, kita boleh nantikan. Okey, berkenaan dengan Peja ni, saya rasa kalau kita melihat dari segi pengalaman saya lah, saya sebagai penyokong, dan saya pun pernah duduk sekali. Peja? Bukan. 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 Ingat duduk dekat Peja. Dia kalau saya jumpa Peja ni, saya pijak. Siapa keeper Manchester United untuk last season? Maafkan saya. Kita punya
perbincangan pada petang ni adalah berkenaan dengan skuad kebangsaan kita, skuad Harimau Malaya, bukan EPL, bukan La Liga, bukan Europe punya football, okey? Kita cerita tentang Malaysia. Yep. Okey? Faham? Okey. Kita kembali lagi. Berkenaan dengan pengalaman saya lah. Saya sebagai penyokong Tegar, saya hadir ke stadium. Jadi saya dapat rasakan atmosfera tu. Semangat. Walaupun saya bukan pemain, saya duduk dekat penyokong, saya dapat rasa semangat tu. Orang kata telepati tu sampai. Tanpa penyokong, pemain takkan main, perform lah. Tapi rasanya memang tak patut lah Peja cakap macam tu kan. Sebab kalau aku sendiri pun aku ada pengalaman lah. Yes, saya kenali anda sebagai orang kata kepo. Kepo untuk Ultras Titans. Kalau dalam Yes. dalam bahasa Italinya Capitano. Wagon, my bro. So sebagai bekas kepo lah kan, aku ada gak bila feeling hari tu kan. Ada satu game tu Shah Alam separuh akhir T-Team lawan Selangor. okey. Aku sebagai kepo, aku tak tengok game, tapi aku tengok crowd kan. Bila crowd bersorak tu, aku pun dapat rasakan semangat macam untuk aku tambah lagi passion aku untuk bersorak. Ya benar, itulah orang cakap. Jadi berkenaan dengan Menteri Peja ni, apa nama betul dia? Faizal Azumu ke apa nama? Uzuma? Faizal Azumu. Uzuma lain, Uzuma Flex Gang. Uzuma Flex Gang. Okay. Uzuma Flex Gang. Faizal Uzumu. Dia tengok tak, jap. Tengok dekat IG punya live ni ada orang Perak masuk Cak Oi. What's up? Cak Oi orang Ipoh ni. Asal Peja macam tu Cak Oi? Peja? Peja ni. Okay, ada orang tanya kita, siapa Kapten Harimau Malaya? Siapa Kapten Harimau Malaya sekarang? Dia bertukar-tukar, tapi untuk yang main ataupun dalam first 11, tak silap saya Syafiq Ahmad. Jadi saya sudah jawab soalan anda. Kita teruskan. Okay. Pasal kapten tu aku ingat tadi Di Paula kapten dia. Tak boleh. Dia tak boleh kapten. Dia skor pun setakat ni 2 gol. Selama dia bersama dengan skuad kebangsaan, hanya menjarikan 2 gol. Dan 2 gol tu adalah gol penalti. Jadi saya sangat kecewa sebab beliau pemain naturalisasi. Seboleh lot. Naturalisasi, tak kisahlah. Jadi orang kata harapan rakyat ataupun harapan penyokong-penyokong tu besar lah bila kita ambil beliau sebagai pemain naturalisasi. Betul. Tapi beliau mengecewakan. Jadi bukan kita harap lah, tapi kalau beliau dapat improve dia punya performance, insya-Allah untuk Piala Asia tournament tahun depan, beliau ada dalam skuad. Betul tak? Betul. Kita dah lama ni tak masuk Piala Asia, so kita dah berjaya untuk masuk Piala Asia. Ya betul. Setelah 42 tahun. Setelah 42 tahun kita ditakuk yang lama, which is Asia Tenggara. Yep. Jadi setelah 42 tahun ni kita telah berjaya melakar sejarah. Jadi apa pendapat anda untuk Peja ni? Kita sekarang cerita pasal si Peja ni. Layak ke beliau menjadi seorang menteri? Sebenarnya kan, biasa dulu dia macam mana dia jaga-jaga kat Perak punya team kan. Oh ya ke? Lepas tu dia gerak kan. So sekarang ni dia macam berkait rapat dengan Harimau Malaysia. Lepas dia cakap macam tu, aku rasa tak payahlah kot. Saya rasa beliau memang tak layak. Itu pasal Perak tak dapat gaji kan? Itu pasal Perak lingkup ke. Aduh, memang saya sangat kecewa sebab pemain bola kan, mereka semua berkorban masa, keluarga, tenaga untuk main bola. Jadi bila orang kata pulangan yang mereka layak untuk dapat tu, mereka tak dapat. Jadi sangat kecewa lah. Jadi semangat untuk main tu dah tak ada. Betul. Tapi setakat ni kan, aku rasa lah, aku
tak ada lah nak cakap macam berharap tinggi-tinggi lah. Tapi possibilities bila kita dah main untuk Piala Asia ni, untuk masuk World Cup ni sangat-sangat tinggi lah. Aku tak sabar nak tengok Malaysia main World Cup Syah. Okay, mungkin World Cup tak silap saya tahun depan di Qatar. Jadi tuan rumah adalah wakil daripada Asia, which is Qatar. Jadi kita memang tak layak lah time tu. Ya. Kita hanya Asia untuk tahun depan. Jadi untuk layak ke secara merit ke Piala Dunia, cara yang paling singkat adalah kita kena menang Kita kena Piala tambah, Asia ni. kita kena tambah ranking. Yes, ranking pun sangat penting. Sekarang ni kita di tangga yang ke 147. Jadi Kali terakhir aku layan bola aku check 145 45. Oh, itu mungkin dalam 3-4 tahun lepas. kan. Tapi jatuh terus. Kita jatuh, drop habis ke 16. Kita pernah sampai tahap yang paling buruk lah, which is 16 lebih. Lepas tu kita turun 15 dan sekarang alhamdulillah orang kata untuk pasukan negara prestasi yang ada sekarang ni ranking kita naik mendadak lah, which Kita is improve. yes 147. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya kita. Okay, apa lagi yang kita nak ujahkan tentang bola sepak negara kita ni? Setakat ni kat Asia siapa je yang power? Team Negara lah. negara. Kalau mengikutkan pemerhatian saya, Jepun memang Jepun, Korea tu tak payah cakap lah. diorang memang dah tak tahu lah. power lah. Memang orang kata Memang dah. even player-player mereka pun sudah berkelana di luar negara, main di Europe, main di Amerika. Dengan cerita Thailand power tak? Thailand macam ramai je orang kelab-kelab bola besar yang Yes, pergi. that's why itu yang saya nak cakap sekarang ni. Kenapa negara jiran kita, Thailand, Vietnam, dah jauh tinggalkan kita dari segi kualiti bola sepak diorang, dari segi kualiti pengurusan bola sepak diorang sangat berbeza lah. Kita tak nak cerita banyak lah. Tengok Padang. Macam mana kita nak cerita Padang negara kita ni? Itulah yang aku cuba untuk cakapkan tadi. Aku rasa kualiti dia bermula daripada Padang lah. Betul. Di Padang tu lah adalah orang kata platform di mana pemain, orang kata main peranan lah untuk pemain sini. Kalau Padang tu multi purpose, boleh buat sawah padi, boleh buat kolam renang, berat juga lah. Memang berat. Ha. Kalau nak katakan multi purpose, lagi menggunakan modal yang banyak. Itulah pasal. Jadi kita nak jimat, kita gunakan satu saja, which is main bola. Main bola je. Kita tengok contoh yang paling power lah kan. JDT punya Padang. Cantik siap dengan stadium cantik, Padang cantik. Betul. Management power. Management kita tak boleh nak nafikan lah. Ah. Memang TMJ sangat genius dari segi pengurusan, because mindset dia mindset champion. Bukan sahaja dalam bola sepak, tapi luar bola sepak pun sangat main peranan sebenarnya dari segi disiplin pemain. Orang kata even cara diorang nak communicate dengan media, communicate dengan orang pun, benda tu sangat basic things yang diorang tekankan sebenarnya. Walaupun aku tak suka TMJ tu kan. Tapi bukan tak suka TMJ lah, aku tak suka JDT. Tapi bila orang cakap tentang macam mana powernya diorang, aku memang tak boleh nafikan benda tu lah. Boleh saya tanya, Ha. kenapa tak suka jadi itu? Sebab macam ni biasalah kita rivalry Faham. kan. Aku Terengganu, asal Terengganu kan. Dulu JDT ni satu kelab yang di mana dia orang selalu beli player bola power tapi beli bench macam Mak Yu dulu adalah satu nama yang sangat-sangat besar. Betul. Tapi Mak Yu pernah main Terengganu kan? Mak Yu pernah main Terengganu, pernah main time dia main Kelantan pun gila babi. Itu adalah Gila zaman babi. kegemilangan beliau lah. Betul. Masa tu Mak Yu, Safi Sali habis. Tapi itulah bagi saya, kita tak boleh nak 100% salahkan JDT sebenarnya. Diorang sendiri sebagai pemain kena tunjukkan komitmen lah, prestasi. Nak katakan faktor umur, masa mereka baru masuk JDT, mereka baru berumur dalam sekitar dekat 30. ya, nak dekat-dekat kurang 30 lah. kan. Jadi itu adalah orang kata
mereka punya semangat ataupun uh, prestasi tu dalam sekitar orang kata Dah nak jatuh. dalam sekitar yang in middle lah. Jadi nak kata jatuh pun tak, nak kata naik pun tak, tapi dengan orang kata team ataupun kemudahan yang diberikan oleh JDT, saya rasa mereka harus gunakan dengan baik. Betul. Aku rasa lah, bagi aku kan, JDT ni walaupun dia beli player semua power-power tapi bench, tapi dia punya facility macam ni TikTok Yes. jaga player TikTok. Itulah saya cakap. Semua ni start daripada atasan. Betul. Kalau atasan ni orang kata fikir pasal kuasa, fikir pasal duit, tak jadi apa lah. So, aku Tengok Perak lah. tengok Perak ah, tak payah cakap Tengok Perak. banyak ah, tengok Yes. Perak ah. Tengok Perak. Kan? So aku ada seorang ni adik kepada member aku lah. Adik kepada member kau, okay. Umur dalam around 12 tahun 11 tahun, tapi Okay. JDT dah beli. Wow. JDT beli dia. Beliau berasal dari Perak? berasal daripada Terengganu. Oh, Terengganu, maafkan saya. JDT beli dia orang. Dia specifically dia lah. Lepas tu dia dipindahkan, kiranya suruh duduk kat Johor. TMJ bagi rumah, bagi Wow. kereta dekat parents. Wow. Sekolah semua dijaga. Dengar tu kalian full. semua. Apa? Memang Umur berapa tu? umur 12 tahun mak ayah boleh dia senangkan mak ayah macam tu je Mat. Itu yang kita nak tekankan pada petang ni lah. Jadi berkenaan dengan bola sepak negara kita ni ada hala tuju tu ada. Hala tuju memang ada. Orang kata penghujung destinasi tu ada. Cuma kita sendiri ataupun nak kata penyokong tak. Penyokong memang setiap game memang memberi 100% Memang solid. Tapi kita nak cerita pasal pengurusan ataupun orang atas ni. pengurusan Jadi masalah yang besar. destinasi tu ada. Pengurusan ataupun orang-orang atasan ni yang berkuasa, yang mempunyai pilihan sama ada mereka nak ke mana tu, itu yang kita nak tekankan. Jadi mereka sendiri yang tak pergi ke destinasi tu. Betul. Kalau kita tengok negara-negara jiran kita, Thailand, Vietnam, inilah kita cerita pasal dua negara ni sebab kita nampak mereka punya kemajuan dalam masa yang singkat. Betul. Dalam Tiba-tiba panggil banyak gila tim untuk yes, lawan dia orang. Thailand, kalau kita tengok first 11 dia orang, majority bermain di Europe. Ya, betul. Macam mana tu? Tak, kita macam ni. Tengok orang yang lebih kurang sama bahasa dengan kita, Indonesia. Yes, kita nak cerita pasal Indonesia. 2 hari lepas mereka kalahkan Nepal 7-0. Oh. Itu adalah satu orang kata kejayaan bagi saya yang besar lah untuk Indonesia, skuad Indonesia. Kerana even mereka lawan dengan Jordan ataupun Kuwait, mereka menang 2-1. Tapi diorang Liga Barat. Liga memang hancur lah. Liga diorang hancur, man. Tapi negara bapak kuat siap. Yes. Tapi kalau kita perasan, Thailand saya tak pasti. Kita cerita pasal Malaysia, Indonesia, Vietnam. 3 negara ni menggunakan jurulatih daripada Korea. Oh, jurulatih yang Malaysia yang Squid Game tu kan. Memang muka hampir sama, tapi tidak ya. Jangan salah faham. Aku banyak ada tengok memes dekat IG kan. Scroll mamat ni babi sama lah sial. Memang sama. Gaya-gaya gangster. Tapi bagi aku, orang Korea semua muka sama. Aku tak boleh nak bezakan. Even macam contoh K-pop artis lah. So dia K-pop artis. Minta maaf kepada semua K-pop artis. K-pop benda adalah K-pop artis, K-pop fans. Benda adalah kita cakap benda yang betul lah. Yes. Aku tak boleh nak bezakan muka dia orang. Muka sama, spesen kan. Jadi rambut style sama. tapi maju. Bola sepak maju lah. Bola sepak tak payah cakap Son Heung-min. Apa gila babi, Tottenham punya player skor banyak siap. Ya betul. Dapat top scorer dalam EPL daripada Asia. Betul. Pemain pertama Asia yang mendapat
top score. Tanpa penalti Ha. Tapi Itu satu benda yang kita boleh banggakan lah. Sebagai orang Asia, kita kena bangga sebenarnya. aku memang betul-betul impress lah dengan Son Heung-min tu. Kan dia kalau bagi aku player Asia yang gempak Pak Ji-sung, Son Heung-min nombor 2. Apa gila Betul. babi. Ni legend tu, Pak Ji-sung. Tapi dua-dua dari Korea tau. Tu dari Korea. Ha. Jadi kita kena ambil negara Korea ni sebagai contoh lah sebenarnya. Betul. Untuk negara kita sebenarnya. Dari segi, saya rasa benda basic lah. Disiplin. Betul. Kita tengok macam mana orang Korea, orang Jepun. Mereka sangat disiplin. Bukan sahaja di dalam padang, tapi di luar padang. Di luar pun sama. Yes. Even kalau kita tengok dia orang punya pon pun sangat disiplin. Kan? Lembut je kan? Jadi kita sebagai orang Malaysia kena ambil contoh lah. Janganlah mengharapkan kamera 3GP je kan. Okey, maafkan saya. Kita kembali lagi, kita ulang balik kepada dalam bola sepak lah. Kita cerita pasal bola sepak bukan pon maafkan Tapi- saya. Tapi benda tu betul lah. Aku rasa kamera dah boleh upgrade kot. 3GP Yes, dah betul. dulu kan. Kalau kita tengok live streaming bola sepak kita pun teruk. Lag lah semua kan. Sebab saya jujur, saya cakap saya tak ada TV. Saya rumah family adalah TV, tapi saya jarang balik rumah family. Jadi bila saya nak tengok bola, saya kena tengok live streaming kat phone ataupun laptop. Biasalah. Teruk, kualiti teruk. Hmm. Jadi itu berpunca daripada apa? Itu punca daripada line Malaysia kot. Mungkin lah Malaysia 4G baru kan. 4G pun naik turun. Kadang ada tempat tak ada kan. Betul. Memang barai lah. Okey, kita nak cerita pasal event keluarga Malaysia di Perak. Saya rasa saya tak dapat join lah. Sebab saya ada tugas ataupun tanggungjawab yang perlu selesaikan di sini. Jadi saya tak dapat nak ke sana. Maafkan saya. Jadi kita berbalik. Macam tanggungjawab kita. Macam ni lah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sangat memang nampak santai. Tapi kita tak tahu dalam mental kita ni, tekanan orang kata untuk mencari rezeki tu bukan senang Saya tahu anda semua yang dalam live sekarang pun akan fikir benda yang sama. Kita sebagai orang kata rakyat biasa, kita susah ataupun struggle untuk cari rezeki, cari wang, untuk sara diri kita, untuk sara family kita, untuk masa depan kita semua kan. Jadi Cak Oi ni lama ke tengok live IG ni? Cak Oi siapa ya? Cak Oi ni Boleh angkat tangan Cak Oi? No siapa? Jack Noh hari tu yang datang tu. Ada datang sini? perform. Yang datang perform hari tu. Oh, Jack Noh. mereka daripada Jet Not. Jack Noh. Shout out to Jet Not one time. Ipoh. Ipoh Mali cok. Ipoh Mali. What up? Memang baik cok. Jadi terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami. Jadi pada sesi petang ni podcast kita menceritakan tentang bola sepak sebenarnya, bola sepak negara kita. Kenapa orang kata bola sepak kita ni perjalanan dia tu sangat orang kata slow lah. Boleh dikatakan slow untuk maju sebenarnya. Tapi bila kehadiran JDT, macam mana pendapat anda? JDT. Ha. Aku kalau aku tengok JDT ni dia build nama dia memang hebat lah daripada stadium Pasir Gudang yang bodoh-bodoh. Lakin Lakin Lakin. aku lupa, aku tak tahu. Pasir Gudang pun ada, tapi itu untuk JDT 2. JDT 2. Ya. Lakin lepas tu sekarang ni stadium power siap. Stadium memang tak boleh nafikan lah. Dia build nama World class dia daripada Johor yang biasa kan, terkenal. Lepas tu naik dan ada satu player tu yang aku still ingat sampai sekarang. Player tu berbadan besar tapi skor
Oh, Score sheet nama dia Nunes. Nunes. Nunes tu memang Nunes daripada Argentina. memang What up? gila babi ya. Dia sangat legend. Sebab tak silap saya, first game dia tu, game dia bukan game JDT, first game dia lawan Pahang tak silap saya. Beliau dimasukkan dalam second half, last minute time tu JDT ketinggalan. Oh. Tapi bila kehadiran beliau dapat menjadikan 2 gol dalam masa yang terdekat. Dia salah seorang player yang berat kira Berat. untuk berlari apa semua. Tapi kalau skor apa gila banyak Yes. dia punya skor sia. Betul, dari segi shooting, control ball, bagi saya power lah. Semua Power. Nunes, saya ingat nama dia. Nunes tu memang aku tak tahu lah, kalau mungkin semua fans bola semua memang akan ingat Nunes ni. Betul. Dan saya tak boleh lupa kat dengan pemain Black daripada Nigeria, Wakame. Dixon Wakame. Dixon Wakame. Wakame yang defend tu kan? Tak, dia striker. Yang striker bukan nama dia F Awana ke? F Awana. Oh, itu tim lain. Itu Oh betul Dixon Wakame. Dixon Wakame yang badan tanker tu. Kereta kebal. Kereta sia. kebal. Memang Dixon Wakame. Saya rindu dia. Sebab beliau antara pemain yang memeriahkan lagi bola sepak gitu. Yang dalam live Instagram boleh mention Dixon Wakame punya IG. Mana tahu tiba-tiba dia masuk kan. Kita boleh Roger panggil dia jadi guest kat sini kan. Kita sembang nama siaran nama live ni adalah Sembang Kayai. Jadi kepada semua yang stay, terima kasih sebab menonton. InsyaAllah in future kita tak tahu cerita ataupun topik-topik yang kita nak bawa lagi. Yep. Tapi untuk hari ni memang kita orang santai je. Kita orang tak ada topik yang main topik tu tak ada. Dan benda ni mungkin akan keluar kat YouTube ke apa ke kan. Mana tahu? Nanti boleh keluar dekat YouTube. Aku cuba untuk upload dan edit nanti lah. Yes, betul. Kita tengok mana function kan. Boleh edit. Aku cuba upload kat YouTube ke kan, IG ke. Boleh. Okay, kita nak cerita pasal apa lagi? Lepas bola sepak, lepas menteri, kemudian bola sepak, kemudian Pon. Pon tu iklan sebenarnya. Iklan. Tadi tu iklan. Lepas tu kita masuk balik bola sepak. Dan sekarang kita nak cerita pasal apa? Mari. Kita cerita pasal muzik lah. Okay, let's talk about music, man. Muzik lah. Okay, berkaitan dengan muzik, saya penggemar hip hop lah. Rap. Okay. Even saya pun buat lagu. Saya rap. Saya drop bars. Jadi saya sebagai rapper ataupun orang kata peminat hip hop, saya ikuti perkembangan hip hop ni daripada tahun 2014. Saya memang start rap pun 2014. Lama tu. Yes, sampailah sekarang. Jadi orang kata revolution hip hop tu memang saya boleh cakap sangat-sangat berbeza lah. Apa pendapat anda? Bagi aku tak adalah follow lama sangat hip hop ni kan. Aku baru-baru juga tapi dalam 2017 something macam tu. Okay. Tapi 2017 tu tak ada buat lagu apa lah. Cuma macam planning lah, tengok-tengok mana boleh jalan kan. Ya betul, sama dengan saya. Ah. Saya 2014 tu fans hip hop lah, tapi tak rap. Orang kata tulis seorang-seorang, Kan? Kita plan, dengar beat freestyle memang ke laut lah kan lalu. rhyming skill semua memang barai lah. Mesti ada. Jadi tapi kita disebabkan minat, kita improve day by day. Alhamdulillah sekarang orang kata kalau awak semua yang masih dalam live ni nak suruh saya rap, InsyaAllah saya boleh. Tapi kita tak nak. Kita nak cerita pasal music. Okay. Music apa yang awak layan? Kalau aku kan, aku banyak benda layan. Aku layan pop Punk, okay. punk punya muzik kan. Alright. Tapi main aku keluar aku buat hip hop. Hip hop, alright. So macam aku tengok perkembangan muzik Malaysia sekarang ni best lah. Semua memang rancak lah. Memang rancak lah. Ada Tak kisah. mana-mana mesti ada rapper punya kan. Yeah. Tapi
kadang-kadang kita kena tengok lagu tu. Ada orang minta request freestyle. Jadi boleh awak drop sikit bar awak. Ish, saya tak ada bar. Tak apa, janji ada flow. Orang tak faham tak apa. Janji ada flow. Oh, Okay, let's go. malam aku tak makan, aku Yeah. fotosintesis. Itu bar yang aku simpan dari semalam. Yo. Bila dia kata fotosintesis, aku rasa macam saintis ataupun doktor sebab aku agihkan semua benda kepada semua customer. Tapi dia orang cakap, oh kecilnya. Aku cakap, fuck you, kau hisap sahaja. Oh, ya. Okay, Ai, kita kembali kepada muzik lah. Tadi kita sambung balik. Okay, berkenaan dengan muzik, okay, kita dua boleh shit, ada on call. Fuck. shit. Hello? Kak Ofi? Okay. Ada. 50, alamak, tak ada. Tak ada. Kau ada cash 50? Carol ada? Okay. Alright. Kenapa? Maafkan saya semua. Tadi ada on call lah. Maafkan saya. Kenapa? Naim minta ambil proposal kat kedai printing bawah ni. Lepas tu bayar 50. Nanti Naim transfer kau. Sekarang lah? Serius lah? Cek ya. Okay, kita ambil proposal tu. Ada on call ke lagi? Ada lagi. Oh, maafkan saya. Okay, berkenaan dengan proposal tadi orang call, suruh ambil proposal di bawah. Kita postpone sekejap lah. Tu boleh buat live balik. Aku masuk balik. Ramai saya tengok. Dia on stay sial. Masalahnya ada orang setia. Tak faham, kita borak benda bodoh. Itu pasal. Kedai printing kat mana? Betul tu bawah ni yang sebelah 7E tu. Sana. Sana siapa? Sini. sana. Sebelah 7E tu. Oh, Jadi macam mana nak ambil sekarang macam mana? kita pergi sekali lah. Boleh tak? Sekarang. Jom. Sekarang. Dan itu saja untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari yang sama, waktu yang sama, dan minggu yang lain, minggu yang berbeza, tahun yang sama, tahun yang sama. dan apa lagi? Jadi Mungkin jangan lupa untuk subscribe. Mungkin lepas ni kita ada bos HMO kat sini Kita sebagai guest. Ya. Kita boleh panggil dia. Ya. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Aku Ciao. SB Khairul. Aku Zibion. Assalamualaikum. Bye. Wagwan. Wak.